Jadi kita habiskan topik kita untuk apa? Untuk Elliott wave ni. Okey. Kita dah cover mengenai motif. Sekejap kita dah cover mengenai pergerakan motif untuk yang ini. Untuk yang ini. Wah. Okey, bilanya kita ada trend. Ingat yang RBS SBR kan? Bila kita bercerita pasal satu cycle tu hari ni saya nak pecahkan rahsia dia. Boleh tak saya pecahkan rahsia dia? Satu cycle tak semestinya cycle ini sahaja. Sekejap. Mana nak buang dia? Macam mana nak buang ni? Ni macam mana nak buang ni? Zoom in. Mana dia punya ni? Erase all. Okey, satu cycle. Ini satu cycle. Dan kita ada cycle baru. Ingat, satu cycle tu yang kita ceritakan sebelum ni, apa bentuk cycle? Pian, tengok Galih dah semangat tu. Tadi dia dah nak makan aiskrim, tak jadi. Sebelum ni apa saya kata? Satu cycle price adalah terdiri daripada ni kan. Ini adalah Elliott wave tahun 1930. Bezakan dia dengan Elliott wave yang saya pakai. Elliott wave lepas tahun 30-an. Ini dah tahun 2021 weh. Okey, ini Elliott wave lama. Elliott wave lama 1 2 3 4 5 1 2 3. Ini satu price cycle. Di mana kalau kita ambil RBS SBR, ini low, ini high, ini higher low, dan kita ada trend bila dia bentuk macam ni kan. Ini trend. Boleh? Ini Elliott wave 1930. Adakah ini tak pakai? Yes, pakai. Pukul 6 kurang sikit waktu makan. Okey, ini betul. Ini kita masih guna pakai. Ada penambahan dia. Okey. Ada penambahan dia dan ini yang banyak berlaku. Dengar betul-betul Ini yang banyak berlaku dalam forex, dalam currency market. Ini adalah struktur yang paling lazim. Tolong dengar yang ini. Berhenti makan keropok tu dulu. Saya pun lapar ni. Okey. Ni sama juga, iaitu satu. Ini yang saya maksudkan dekat sini. Ini yang saya, perut dah bunyi ni. Arah terbentuk dalam 5 lekuk dan korektif 3 lekuk. Ini 1930. Okey. Sekarang ni tahun 2021. Okey. Dah lekat nak berapa tahun dah? 90 tahun. 90 tahun dah. 90 tahun dah. 91 tahun. Arah boleh terbentuk dalam aturan 5 lekuk ataupun 3 lekuk. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksud dia adalah benda ni. Dan anda bagi tahu saya, apa bentuk dia? Sekiranya sini adalah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini apa? Selagi dia tak break 90%, saya guna 85.4% Fibonacci. Okey. Dia boleh bentuk, dan ini adalah satu cycle dalam zaman tahun sekarang ni, iaitu W dan X. Ia adalah satu, tapi tak komplit Ini adalah cycle yang tak komplit. Ini juga adalah incomplete sequence. Benda yang sama, cuma untuk trade dia
yang breakout ini kena 5 wave. Apa-apa pun breakout kena 5 wave. Faham? Sebab kalau dia adalah W dan X dan kita jangka sini Y, X kepada Y ada berapa lekuk? Ada 3 lekuk. Ini adalah A yang kecil, 1, 2, 3, betulan, dan 1, 2, 3, 4, 5, yang C akan menghabiskan Y. Faham? Jadi, zaman sekarang ni, kalau anda traditional elite wave, anda tak trade benda ni. Bagi mereka yang menggunakan elite wave dalam trading, bukan analis, trader, dia orang trade benda ni. Faham? Itu bezanya mereka yang lukis elite wave dan dia analisa tapi tak trade. Jadi anda seorang trader, bukannya nak buat buku elite wave. Faham? Banyaklah faham dia. Bukan kita baru cerita benda ni kan. Jadi ini dia cycle. Ini juga adalah incomplete sequence. Cycle incomplete. Jadi even WXY dalam fasa korektif, sekiranya ada tengok dekat daily, ada tengok WX dan Y, dan breakout 5 GA itu kan, ingat tak GA? Dan dia breakout, ada few yang buat benda ni. Anda trade yang ini. Kalau daily dia ada dan menunjukkan ada incomplete sequence, breakout 5 dalam H4, dalam dia H4 ataupun H1, anda boleh trade dia. GN. GN. Mana GN? Ni GN. Ni contoh dia. Ini sayang. A dia
Galih, Anip, Rosdi? Faham apa dimaksudkan dengan incomplete sequence? Siri yang tak lengkap. Siri yang tak lengkap. Sementara nak tunggu reconnecting tu, mari kita menyanyi dulu. Jangan menyanyi, dah start. Kita dah start ni. Dia dah buat nyanyi dah pula. Faham? Boleh? Bila Abang Zul nak pecahkan teknik kasir biasa jadi macam ni. Apa dah tak ada teknik kasir. Dia tak ada rahsia. Dia cuma fahamkan bahasa yang saya guna pakai ni. Incomplete sequence. Sequence tu siri. Siri tu tak lengkap. Jadi kalau dia adalah tiga, jadi anda kena faham corrective structure tu apa bentuk. On off dah. Ingat kenapa. Okey. Okey, dah. Ada soalan ni. Jadi kita masuk kepada topik kita hari ini, iaitu corrective structure. Ini adalah macam mana anda gunakan corrective structure. Bagi mereka yang belajar Wyckoff sebelum ni, ni adalah sign of weakness, sign of spring, apa semua tu lah. Higher high, higher low, apa semua. Anda masukkan dalam skematik dia. Ni skematik untuk Elliott wave. Lebih kurang. Okey. Faham? Okey, jadi dalam Elliott wave, basically kita dah cerita pasal motif dengan lanjutan ataupun extension, dan kita dah bercakap mengenai diagonal. Inilah diagonal. Okey. Boleh Diana? Kejap. Okey. Bukan WXY tu. Dia punya subwave tu dia, Dins. Subwave dia. WXY tu sendiri adalah corrective structure. Tapi kalau subwave dia, subwave dia menunjukkan pembentukan incomplete. Kunci dia ada incomplete sequence. Itu kunci dia. Sebelum kita pergi kat situ, kita nak recap. Ini bagi mereka yang dah tahu, ini recap. Bagi mereka yang baru, ini adalah mengenai korektif. Korektif dalam Elliott wave, dia cuma dua je. Sama ada korektif ringkas ataupun korektif kompleks. Korektif ringkas terbahagi kepada 3 jenis. Ataupun kalau kita nak kira satu-satu, adalah 5 jenis. Okey. Yang pertama dikenali sebagai zigzag. Korektif ni berlaku bila? Ingat, asas dalam Elliott wave adalah 1, 2, 3, 4, 5. Okey? Jadi korektif bila ini kita katakan trend ataupun motif dengan extension ataupun adalah diagonal. Korektif tadi berlaku kat sini. Berlaku dekat sini. Sama ada wave 2 ataupun wave 4. Ataupun korektif itu sendiri adalah yang besar ni. Ingat, kalau ini 1, 2, 3, 4 dan 5, ini adalah 1, 3 atau 5 dalam yang lebih besar. Dan sini adalah 2, 4 ataupun sini adalah B ataupun adalah X or whatever lah. Kalau X sini kena 3, sini adalah B. Dalam yang lebih besar. Okey? Faham? Jadi korektif berlaku dekat kawasan sini. Dia membetulkan trend. Jadi korektif mana slide kita? Okey, korektif yang pertama bentuk ringkas dikenali sebagai zigzag. Zigzag adalah struktur 5, 3 dan 5. Maksudnya kita ada Cuma saya nak buka dia. Ni. Biasa pakai dia punya app, tapi kat app dia pun tak dapat nak download dekat sini. Okey, kita ambil satu chart kosong. Kita hidekan semua. Okey, jadi apabila kita bercakap mengenai pergerakan
zigzag. Pergerakan zigzag, ini adalah satu motif sebelum berlaku zigzag. Lepas tu kita ada pergerakan zigzag. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah zigzag. Yang belah sini, ini adalah zigzag. Yang sebelah sini yang motif dengan extension ataupun diagonal. Yang sebelah sini. Okey. Antara sifat biasa untuk zigzag, okey, syarat-syarat asas dia kena dibentuk oleh 5 wave, 3 wave dan 5 wave. Itu syarat asas dia. Sama ada yang 5 ni dibentuk oleh motif extension ataupun adalah kepada diagonal, ataupun dia mesti dibentuk oleh antara 3 ni. Maksudnya, kalau kita katakan ini adalah zigzag, dia akan ditandakan dengan A, B dan C. Okey. Dan hujung dia, 5 wave ni kena ada divergence. Kalau kita tengok RSI dia turun, dia bila A tu kena ada divergence. Itu adalah motif. Itu adalah motif. Itu adalah zigzag. Jadi kalau kita lihat contoh-contoh dekat chart, kalau anda nampak saya tandakan sebagai zigzag, ini A, dollar index, A, B dan C. Jadi dekat chart kita akan ini akan ada divergence kepada ini adalah kepada 15 minit. Okey, anda akan nampak yang A tu biasanya ni tak ada divergence. Ini adalah kalau tak ada divergence kita tandakan sebagai W, X dan Y. Kalau kita gunakan contoh lain. Ini sepatutnya adalah W, X dan Y. Ini A, B dan C. Kalau tak ada divergence, biasanya saya akan tukar dia. Saya tak nak jadi dia jadi kompleks sangat. Ini adalah W, X dan Y. Tapi ada masanya anda kena tandakan dia sebagai A, B, C. Lepas ni saya ceritakan kenapa. Okay? Ini contoh dia. Ini contoh dia. Kalau tak ada divergence, kita nak buat macam mana lepas ni? Ini divergence. Sini ada divergence. Kalau kita tengok yang kecil ni, dalam time frame yang lebih kecil, dia akan ada divergence dalam yang kecil ni. Ini dah sampai 15 minit. 5 minit, 1 minit. Sini dalam ni akan ada divergence. Apa jadi? Dalam real practice, benda tak berlaku sama seperti kita lukis, kita nampak dekat chart tau. Kadang-kadang, contoh macam kat sini. Macam kat sini. Kalau anda ingat chart ini, pada permulaannya, saya tandakan sini sebagai A, B, C, sini sebagai W. Siapa ingat chart inilah. Dan selepas tu kita tukar dia kepada A, B dan C. Kenapa? Disebabkan kaki ketiga dia adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5 berakhir dengan divergence. Saya tak suka nak tandakan flat. Kalau ikutkan, saya boleh tandakan ini sebagai flat. Kalau kita tandakan flat, sini 85.4, sini adalah A, B dan C. Saya tak suka nak tandakan flat. Itu cuma personal preference. Adakah chart ni salah? Tak. 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 Yang pentingnya, kaki ketiga ni 5, kaki sini kita dapat kira struktur dia 5. Faham? Yang pentingnya, struktur. Dalam elliott wave, yang pentingnya adalah struktur. Itu benda pertama. Kalau momentum, contohnya tadi tu tak ada divergence, tapi struktur menunjukkan cukup 5, anda tetap tandakan sebagai 5. Itu adalah yang pertama. Itu benda pertama yang anda akan ambil. Lepas tu baru ada tengok kepada momentum. Momentum dan lain-lain tu semua adalah filter. Yang pertama adalah structure. Itu syarat asas dalam elliott wave. Itu tak dapat nak buang. Okey. Jadi, zigzag adalah structure 5, 3 dan 5. Di mana kat sini akan ada divergence. Filter. B dia biasanya between 50%,
ke 85.4, itu adalah B dia. 50% ke 85.4. C dia dekat yang sini pun berakhir dengan divergence. Dan kalau kita ambil Fibonacci extension, C berakhir di antara 1 ke 1618. Kalau C ni extend lebih 1618, ini bukan zigzag. Ini adalah 1, 2, 3, dan kita sedang tunggu 4 dan 5, dan mungkin adalah satu motif ke bawah. Itu sifat zigzag. Sekiranya lekuk C melangkaui 1618, ia boleh membentuk lekuk 3, ia boleh membentuk lekuk 3 structure impulsif. Maksudnya 1, 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya. Okey. Lekuk A dan lekuk C ini sebagai filter dekat RSI mempunyai momentum divergence. Lekuk C hendaklah membatalkan. Ni syarat, ini yang tak ada dalam buku. Lekuk C sini, okey, lekuk C ni dekat sini kan ada divergence. Okey, lekuk C maksudnya lekuk 3 dalam C ni, dia hendaklah dia punya RSI ni membatalkan. Dia tak perlu pergi low, tapi yang ini inilah 1, ini adalah 2, yang 3 dia hendaklah membatalkan divergence yang wujud dekat sini. Itu adalah sifat, itu kena berlaku. Zigzag yang lagi besar kalau motif correction. Yes. Dan biasanya ini adalah wave 2, kebiasaannya. Ya, zigzag biasanya dibentuk dalam wave 2. Itu kebiasaannya. Okey, yang paling penting sebenarnya adalah benda ni. Ini adalah salah satu typical sifat zigzag. Typical sifat dia, iaitu RSI wave 3 dalam C membatalkan divergence wave 5 dalam A. Itu adalah ni. Kalau anda nak cari zigzag, dulu saya gunakan type A, type B, type C zigzag. Saya tak nak confusekan orang. Dulu, tahun 2012 saya mengajar benda ni. Bukan kat Malaysia. Saya gunakan type A, type B, type C. Saya tak nak gunakan benda tu. Pening kepala. Orang nak identify banyak sangat. Simple. Anda hendak tengok yang ini, RSI kat sini membatalkan divergence ini. RSI dia. Boleh? Lebih tinggi apa tu? Okey? Itu adalah zigzag. Yang kedua adalah flat. Simple. Flat, jangan trade. Dulu, sebelum cerita COVID-19 ni, ini adalah favorite setup saya. Ini favorite setup saya. Lepas COVID-19, dia punya R multiple, dia punya expectancy untuk sistem menggunakan pakai flat ini hancur. Jadi saya tak nak pakai dia. Okey? Sebab itu kita kena monitor kita punya sistem dan tahu apa kelemahan dan kekuatan dia. Disebabkan oleh volatility yang lebih tinggi dalam pasaran, flat tak dapat nak trade. Pada waktu ini, apa tanda-tanda flat? Flat dibentuk oleh ada 3 jenis. Yang pertama, yang membezakan dia adalah kat mana B dia. Beza flat dengan beza zigzag adalah, zigzag tadi 5, 3 dan 5. Flat, kaki pertama dia ada 3 wave. Kaki pertama dia ada 3 wave. Kaki kedua dia 3 wave. Sebab itu, bila anda tengok benda macam ni, iaitu kepada extended ataupun regular flat, ataupun running flat, kalau breakout tu cuma 3 wave, anda tak trade bila dia buat pullback 3 wave. Ini sebab dia. Membatal divergence. Yang zigzag tadi. Membatalkan divergence ini. Wave 5 punya RSI. Katalah bacaan RSI kat sini, katalah 18, kan? Sini adalah 16. Jadi wave 3 punya ini dia kena 19. Faham?
NZD pair banyak flat. Nah, saya banyak buangkan flat. Flat, anda tak pergi jangka flat, Wimon. Jangan jangka flat. Kalau anda jangka flat, anda tak trade. Anda tak trade, seriously. Setiap kali, biarpun kadang-kadang kan nampak dia memang, oh ni 5 wave. 5 wave, dia boleh jadi 3, boleh tukar jadi 3 wave. Simple je. Tapi kalau anda takut benda tu, anda tak trade, anda tak akan dapat nak follow trend. Anda tak akan dapat nak follow trend. Ya? Sekarang yang dia banyak flat, dulu-dulu tak banyak. Sekarang banyak flat. Terutamanya hujung trend. Bila trend yang besar berlaku, then anda akan nampak flat. Bila hujung trend yang besar, anda kena faham, trend kita sekarang ni daripada March tahun lepas. Okey, flat ada 3 jenis. Yang pertama tadi adalah regular. Beza dia 1, 2, 3. 1, 2, 3 B dia tak break out. Itu adalah regular. Kalau kita ada expanded dan running, B dia ter-break out kat atas. Daripada 5 tu kan. Daripada 5 wave sebelum dia. Itu dia. Flat tukar jadi apa? Tukar jadi BTS. Tukar jadi apa? Saya akan tukarkan dia kepada 5 wave. Saya akan tukarkan dia. Kalau nampak saya lukis flat kan, saya akan cari cara untuk buang flat tu. Saya akan cari juga. Kecuali kalau tak dapat, sama ada jadikan dia sebagai segitiga ataupun memang dia flat, tak dapat nak tukar, saya biar. Kalau tak dapat, memang tak dapat lah kan. Macam U-Chef. Biasanya currency yang low liquidity, movement dia extended, macam Chef dan New Zealand dollar, akan ada banyak bila ada tema besar pasaran, dalam time frame kecil-kecil dia akan ada hourly, akan ada banyak flat. Biasanya currency yang low liquidity. Okey. Flat anda nampak 3 senang. Anda nampak 3, lepas tu dia retrace lebih 85.4, jangan trade. Sebab kaki C ni kita tak tahu. Dia boleh sampai 1.8. Dia boleh, selagi dia atas invalidation, dia boleh buat macam ni. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ini tetap flat. Tak, regular flat pun dia boleh buat macam ni. Sebab flat dia tak peduli 1618. Faham? Dia boleh pergi jauh. Selagi dia atas daripada invalidation. Itu flat. Itu flat. Entah apa itu BTS. Saya pun tak tahu. Tanya ustaz dia. Okey. Ini adalah expanded flat. Expanded flat, B dia atas daripada 5 dan C dia bawah daripada A. Itu expanded flat. Ini pun boleh pergi 1, 2, 1, 3, 4, 5. Lepas tu dia naik balik. Flat tak dapat. Flat payah. Satu lagi, ini adalah dinamakan sebagai running flat. Running flat, C dia tak sampai. B dia atas. Anda nampak breakout 3 wave. Lepas tu dia pull back dan anda nampak dia punya RSI breakout macam ni jauh sangat. Itu flat. Antara dia, contoh dia macam tengok dekat chart. Contoh dia macam New Zealand dollar. 1 hour. New Zealand, apa yang kita tentukan flat itu? New Zealand dollar. Ni flat. Ni flat. Ini tak. Ini flat kat sini. 3A, ini triangle. Sekejap. GBP US dollar. GBP US dollar. 3, 4. Saya akan buang flat. Kalau boleh saya akan buang flat. Di 4, 5. Apa yang flat? Apa yang flat? U-Chef. Okey. U-Chef. Ini contoh flat. Ini contoh flat. 1, 2, 3.
Dan kita akan jadikan sini sebagai 3 wave. Anda nampak RSI dia yang sini, RSI yang sini, dia akan lain. Tengok. Dia akan lain. Menunjukkan dia dah jadi lain. Pada waktu ni tak. Ini belum. Dekat sini. Yang ini. RSI ini. Dia jadi lain. Kawasan sini. Dia jadi lain. Dia yang ini. Sebab dia adalah motif. RSI dia akan betulkan yang ini. Dan lepas tu kita nampak kenaikan tu cuma 3 wave. Kunci dia ada nampak dia 3 wave. Lepas turun, dia turun sama ada lebih ataupun dia asalkan 85.4. Dan kita jangkakan kat sebelah sana nanti akan buat 5 wave ke atas. Yang ini akan buat 5 wave ke atas. Sebab itu ini kita tak trade. Saya nak cari peluang untuk U-Chef. Kalau dia adalah macam ni, saya akan buang flat tu. Kalau dekat sini, dia buat cantik 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faham tak? Yes. RSI tu nampak macam force breakout. Tu dia. Kalau dia buat macam ni, dan saya akan jadikan ini sebagai W, X dan Y. Saya akan cuba untuk buang flat. Kalau tak, lukisan yang ada flat ni, masalahnya dia akan menyebabkan yang lebih subjektif tau. Sebab itu saya cat saya nampak flat ni, hilang flat dia. Saya akan cuba buang flat. Contoh dekat sini. Sini kan tak? Sini kita lukis flat sebelum ni. Sini kan kita lukis flat sebelum ni kan. Saya buang dia. Saya akan cuba buang dia. Okey? Itu flat. Lain daripada tu, simple lah. Kalau ada pullback dalam flat, jangan trade. Simple. Susah nak baca. Saya yang buat bertahun pun susah. Anda tanyalah orang yang buat elite wave lama-lama. Bentuk yang dia tak suka, bentuk yang sedang naik macam tu, yang motif dengan extension ataupun flat. Dua tu benda yang susah nak tengok. Lain daripada tu, elite wave simple. Lain daripada tu simple. Okay? Flat dengan motif with extension. Jadi saya letakkan RSI sebagai untuk nak bezakan dia. Itu cara saya untuk bezakan dia. Satu lagi adalah kepada segitiga. Ini adalah yang last kali untuk simple corrective. Saya tak trade segitiga. Ramai yang buat elite wave suka untuk trade segitiga. Segitiga berlaku apabila ada indecision dalam market. Basically, terdapat 4 jenis segitiga dalam elite wave. Ascending, descending, yang bawah ni. Kalau dia ke atas, itu adalah ascending. Kalau dia tengah turun ke bawah, itu descending. Symmetrical, dia selari. Expanding, dia membuka. Itu 4 jenis segitiga lah. Saya tak sentuh segitiga. The thing is, segitiga dalam RSI kena segitiga. Kalau anda tengok tiba-tiba tiba-tiba B kat sini kan. Tiba-tiba dia buat ke atas macam tu. Sini buat atas macam tu. Itu tak dapat. Itu bukan segitiga. Kita akan lukis benda lain. Segitiga, anda akan dapati saya lukis segitiga bila? Siapa perasan bila saya lukis segitiga? Bila saya lukis segitiga? Siapa perasan? Saya akan lukis segitiga kepada leading punya kepada lagging ataupun leading punya instrumen. Katalah kita ada New Zealand dollar kan. Dia break awal kan, dah sampai 1618. Ini biasa berlaku, momentum sequence. Lepas tu yang lain-lain, contohnya macam AU. AU, alamak, connection loss. Connection loss.
Betul? Okey. Ada dah. Okey, dah ada dah. Tak lost. Okey. Cakap. Okey. Dah reconnect. Tadi kita punya Skype tu lost. Okey. Tak tahu apa masalah. Kan saya ni okey je kita punya network. Apa saya cerita tadi ya? Bila nak lukis bila nak lukis segitiga, saya akan gunakan correlation. Itu topik kita pada hari Khamis atau Jumaat iaitu kepada market dynamic Katalah kita ada contoh, saya ambil NU NU dah buat momentum sequence 1618. AU dan lain-lain, EU lain-lain dia tak lengkap lagi tak lengkap lagi dia punya 100% dan dia tak lengkap dan dia mula buat correction. Saya tak dapat nak extendkan benda ni ke atas terus. Sini buat correction dan katalah sini sedang buat 3 wave kat sini. Dan saya nampak syarat-syarat untuk nak lukis segitiga tu cukup. Sini buat WX dan Y, sini baru buat 3, dia naik, lepas tu dia buat WX dan Y dan sini naik. Saya akan lukiskan ini sebagai segitiga. Sini saya akan. Segitiga kita cuma tahu apabila ini berlaku tau. A, kita cuma tahu bila ini berlaku. B, C. Bila D berlaku, baru kita tahu. Bila D berlaku. Kalau anda nak lukis segitiga pada awal-awal anda tak tahu. Dia mungkin boleh jadi flat. 3-3. Macam ni. Kalau anda guna elite wave, anda guna elite wave. Kalau anda nak gunakan pattern, anda gunakan pattern kali. Flag dengan pennant itu biasanya kepada WX dan Y dan WX, Y, X, Z. Segitiga tak. WXY, WXY, XZ. Ataupun kepada diagonal. Okey. Itu kebiasaannya segitiga. Kebiasaannya lah. Kebiasaannya. Jadi kebanyakan segitiga yen pair. Ini adalah yang biasanya. Sebab yen pair ni, segitiga berlaku apabila kita ada dalam kumpulan tu ada satu yang luar sikit. Dia luar tabi'i sikit. NU lebih-lebih. AU tak gerak sangat. AU tak gerak sangat. Waktu tu nanti yang lebih-lebih tu akan buat segitiga. Jangan buat rojak. Head and shoulder. Ya, salah satunya head and shoulder. Yap. 5 minit lagi, okey. Yang kedua adalah kepada kompleks. Kompleks, bentuk-bentuk segitiga, flat dan juga zigzag tadi digabungkan Dan the thing is, dalam flat, dalam double correction, sini boleh jadi zigzag dan flat. Segitiga je tak boleh dekat bentuk W. W tak boleh dibuat oleh segitiga. Lain daripada tu, yang belakang ni semua boleh dibuat segitiga. Ataupun bentuk-bentuk lain. Okey? Itu WX dan Y. Satu lagi adalah WX, Y, X, Z. Dia turun, naik, balik. Tapi tak break. Tak break atas ni. Tak break X pun. Ini adalah triple correction. Ini yang kita sebut 3, 7, 11 apa semua tu. 3 adalah apabila sini melakukan 3 ni. 3 cycle. 1, 2, 3. Bila kita ada untuk korektif,
7, 3 cycle. Okey. 3, 7, 11. Okey, ni 3 cycle. Ini adalah 1, 2, 3, sama ada zigzag or whatever. Lepas tu kita ada yang mengikut balik trend dikira sebagai 1. Faham? Sini 3. Yang ikut balik trend kita kira sebagai 1. Lawan balik trend kita kira lekuk-lekuk dia semua. Cara nak kira sequence, benda ni nampak remeh tapi dia amat penting. Bila anda sedang mengira, contohnya jumlah-jumlah lekuk, macam mana nak kira 7, 11, Zul selalu sebut 5, 9, 13, 17, apa semua tu kan. Anda kira dia macam ni. Contoh, katalah anda sedang tengok ini akan buat akan buat 7 swing. Anda kira dia macam ni. 1, 2, 3. Yang ikut balik trend dikira sebagai 4. Dikira sebagai 1. Anda tak kira lekuk dia. Anda kira sebagai 1. Ikut balik trend yang anda nampak. Setiap kali jumpa 3, anda kira sebagai 1. 3, 1. Lepas tu ini connector dia. Anda tengok RSI dia, adakah itu connector betul ke tak? Anda tengok RSI dia, break. Nampak? Ini break. Jadi ini dikira sebagai 1. Ini dikira sebagai 3. Jadi kita jangka 1, 2, 3. 1, 2 dan 3. Barulah kita dapat angka untuk correction. 3, 7, 11, 15, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Itu cara kira dia. Apa tu kontor? Apa tu? Saya pun tak tahu. Connector. Saya salah spelling. Connector. Penghubung. Connector. Connector kira 1 je kan. Kalau dalam ada kira sebagai 1. Kira sebagai 1. Penghubung. Dia menghubungkan 2 korektif. Itu connector. Apa bentuk dia? Segitiga ke? Dia dibentuk oleh zigzag ke? Ataupun dibentuk oleh flat ke? Itu yang connector. Selagi dia tak break high kat sini, itu connector. Okay? Jadi the whole thing dalam elliott wave cuma bentuk-bentuk ni je. Bagaimana kita nak trade dia? Anda trade kepada apabila kita ada incomplete sequence dan bentuk-bentuk yang itu tadi kita berlaku dekat sini. Sama ada zigzag ataupun W, X dan Y. Saya untuk triple correction pun saya akan buang dia. Dua ni je saya trade. Dua ni je. Berebut keyboard dengan anak. Faham? Dua itu sahaja yang saya trade. Lain saya tak pegang dia. Boleh? Okey. Macam mana kita nak enter dia? Ingat. 1, 2. Dia breakout sini. Kita tarik Fibo extension. Letakkan. Letakkan entry. Fibo extension. Kaki ketiga ni kita akan letakkan 50%. Bila langkah ni 50% kita akan keluar partial. Selebihnya biarkan. Buat itu ulang-ulang. Itu je yang saya pegang. Benda dah simple. Mula-mula dulu apa benda ni kan. Sekarang ni alah Zul cerita duk ulang-ulang. Ada benda baru tak? Ada benda baru. Mungkin RSI tadilah. Lain tak ada. Okey. Itu saja untuk sesi kita pada petang ni. Maaf, ada tak tahu connection saya ke Zatul ke ada masalah sikit. Malam nanti kita akan ada segmen analisa pasaran. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Nota-nota ni semua ada dekat Discord tu. Ambil kat situ. Bagi mereka yang nak
try untuk lukis cat anda, bincangkan dalam grup. Jangan hantar ke saya. Saya banyak. Saya macam ni. Kalau saya tunjuk kepada anda, saya tak nak malukan orang tanya kan. Bagus orang bertanya. Tapi tanya dalam grup. Saya tak dapat nak jawab komen satu-satu cat. Satu hari, saya terima lebih dari, dulu 800 mesej. Sekarang ni dah reda sikit. Tak gunakan grup. Itu sebabnya saya buat Discord untuk bagi akses dan bincangkan. Saya akan guide. Kalau silap, saya bagi tahu. Lebih banyak saya senyap. Sebab sini pun saya tak dapat nak buka Discord. Zatul blog saya banyak lah ni. Bukan Zatul. Kita punya IT. Jadi, gunakan grup, tanya. Anda lukis, apa pandangan? Kalau anda lukis cat yang ada dalam cat pack, dalam cat pack tu itulah kepada penggunaan correlation. Jadi, kalau anda tanya saya betul ke salah, itu kepada sistem 3711. Jadi, itu kepada sekarang. Kalau anda punya pendapat lain, tak ada salah, tak ada betul. Don't worry. Lukis, saya akan komen daripada sudut Elliott Wave dia. Kalau langgar syarat Elliott Wave, motif 4 masuk 1, 3 pendek, itu saya akan tegur. Lain daripada itu, saya tak tegur. Okey? InsyaAllah kita berjumpa lagi pada sebelah malam dalam segmen Nisab Pasaran. Terima kasih semua. Malam ni sambung balik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.